Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung lagi perbahasan daripada Sahih Qasasun Nabawi ataupun kisah para Nabi dan Rasul yang sahih yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita malam ni ialah kisah yang ke-18. Sebelum ni kita dah selesai dua kisah berkaitan dengan Nabi Sulaiman AS dan juga Nabi Daud AS. Buku kita ni ada 21 kisah saja. Jadi selesai 21 kisah, selesailah buku kita ni. Macam yang dah dibuat pengumuman tadi oleh Bilal tadi, itu kita akan sambung insya-Allah Julai ni buku baru. Buku tu ditulis oleh pensyarah yang saya belajar dengan dia di Jordan, masih lagi hidup, Al-Ustaz Ad-Doktor Ali Ajin hafizahullah ta'ala, masih lagi hidup. Buku tu asalnya dalam bahasa Arab, tajuk dia ialah Al-Arba'in At-Tatwiriyah, iaitu 40 hadis berkenaan dengan pemangkin. Dia lebih kepada motivasi, tapi satu bahagian yang kurang ditonjolkan. Biasanya orang bila mana motivasi ni, orang akan sebut pakar motivasi, tapi dia bawakan hadis-hadis Nabi untuk menunjukkan bagaimana Nabi ni memotivasikan umatnya. Alhamdulillah, buku tu dah diterjemah dalam bahasa Melayu Malaysia kita oleh beberapa orang sahabat sepengajian dengan saya dulu, dan diterjemahkan oleh Yadim. Dan saya rasa buku tu perlu untuk dikongsikan dengan ruang yang diberikan. Jadi infak telah dibuka untuk tuan-tuan dan puan-puan menyumbang. Buku tu saya agak dalam 150 naskah untuk masjid ni. Cuma urusan pembahagian tu akan diberikan kepada pengurusan masjid lah, macam mana dia nak edarkan. Cuma saya prefer untuk orang yang memang datang masjid lah, orang yang datang kuliah. Mereka lebih aula untuk mendapatkannya lah. Sebab kuliah kita insya-Allah akan ada, sentiasa ada live ni. Jadi orang-orang yang selalu datang ni dia kena ikut lah. Sebab ada setengah-setengah tempat saya buat infak, mungkin kerana masjid tu jadi tempat persinggahan orang. Orang datang yang RNR ni pun ambil, nampak muka bukan macam selalu datang masjid pun. Ambil, lepas tu selit dalam kereta, lah sekali kuning dah buku tu, tak tahu pergi mana. Jadi infak tu tak berjalan. Jadi saya serahkan pada masjid lah macam mana untuk mengenal pasti ataupun nak membahagikannya tu. Saya tak prefer kepada orang yang datang singgah pergi tu, tak payah ambil lah kot, dia beli sendiri yang tu. Yang ni kita nak bagi free ni pada orang yang memang betul-betul datang. Dan Alhamdulillah, infak tu duk buat kira-kira, dia punya kos untuk 150 naskah, termasuk naskah yang saya sendiri, sebab saya pun tak dapat lagi buku tu. Dia punya kos dia 5,250. Setakat ni dah terkumpul 1,400 yang baru update, baru berapa minit tadi baru. Jadi baki dia ada dalam 3,000 lebih aja lagi untuk dapatkan 150 naskah tu. 3,800 lebih lah, tak sampai 4,000. Jadi mana-mana orang boleh direct kepada pengurusan masjid. Dan yang infak tu lah
kebanyakan ialah daripada pengunjung perkampungan sunnah daripada Singapura. Bukan orang Malaysia yang ramai bagi. Orang Singapura ni dia orang nak duduk sangat perlis kot, sehingga dia orang tak sabar diri tu, dia orang apa saja program dia orang akan komit dengan program di sini. Jadi kita yang duduk sini ni kena bersyukur lebih lah, sebab dia orang dengan nikmat yang Tuhan bagi pada dia orang cepat dalam menyumbang. Tak menafikan orang-orang yang dah sedia menyumbang daripada kalangan kita ni, cuma seruan itu disahut lebih cepat oleh orang luar. Jadi ada lagi baki 3,800. Tuan-tuan boleh direct pada pengurusan masjid ataupun tengok dekat page Facebook saya pun ada. Situ ada link, itu direct pada pembekal. Saya tak terima apa-apa duit, saya tak terima apa-apa, saya tak terimalah, itu saya serahkan kepada pengurusan masjid juga, kepada pembekal macam mana untuk dia orang cukupkan. Dan insya-Allah selesai buku kita ni, kita akan terus kepada buku tu. Kita sebenarnya buku tu saya pernah kuliahkan sebelum ada terjemahan di, saya tak pasti masjid di Perlis ataupun di sekitar-sekitar ni lah, tapi dengan sebab terjemahan dia tak komplit, jadi saya tak sambung habis. Saya hanya sekitar 1-2 hadis saja. Jadi siap je terjemahan tu, dia lebih memudahkan lah. Orang nak tengok, nak catat, nak buat tambahan apa-apa, dia lebih mudah. Itu mungkin kita punya harapan ataupun hasrat tu ialah pada bulan Julai, pertengahan Julai mungkin, dengan 3 kisah yang berbaki ni. Kita akan masuk Julai sikit baca buku ni, lepas pada tu ujung-ujung tu kita dah masuk buku baru lah kot, insya-Allah. Okey. Jadi sambungan kita, kisah yang ke-18 pada malam ni ialah Imamus Sabirin, Nabiullah Ayyub alaihi salam. Imam kepada orang-orang yang sabar, iaitu Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Sebelum ni cerita tentang Nabi Sulaiman. Cerita tentang Nabi Sulaiman ni dia tak cover semua. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, buku ni penulis dia fokus kepada penyelewengan ahli kitab dalam Taurat dia orang, macam mana dia orang cerita nabi-nabi tertentu. Lepas tu buku ni dia datangkan hadis untuk counter balik fakta-fakta yang diseleweng dalam Taurat. Sebab tu buku ni yang terjemahan Jahar Besar ni dah tak ada terjemahan ni, saya dah cuba kontak, memang terjemahan ni sudah dihentikan penerbitan dia. Okay. Jadi kalau orang yang jumpa kedai-kedai buku tu pun, itu ialah naskah-naskah yang terakhir terpencil di mana-mana lah. Jahar Besar ni pun syarikat dia pun dah tak ada dah kot di Johor ni. Okay. Jadi nak sebutnya bahawasanya buku ni dia tak cover semua Nabi dan Rasul lah. Sebab tu ada certain Nabi tu tak ada cerita dia, dan ada cerita-cerita dia tu tak disebutkan Nabi mana, tapi cerita tu ada, Nabi Muhammad pernah sebut. Contohnya cerita yang ke-19 ni, Nabi yang membakar sarang semut. Kerana seekor semut telah gigit dia, dia bakar habis. Nabi mana tak tahu, tapi hadis tentang ni ada. Jadi ada Nabi yang diketahui namanya dalam buku ni, dan ada Nabi yang tak diketahui nama. Macam cerita Nabi Sulaiman dia banyak. Dalam Quran lagi banyak cerita dia, tapi dalam buku ni dia hanya sebut 2 cerita saja tentang Nabi Sulaiman. Sebab 2 cerita ni mungkin berlaku penyelewengan dalam kitab Taurat. Cuma saya tak baca lah yang version Taurat tu, sebab itu bukan kita punya keutamaan sangat. Kita hanya nak tahu cerita betul dia sahaja. Sebab dia memang datangkan, dia quoting terus daripada Taurat tu sendiri, apa ayat-ayat yang diseleweng. Cuma cerita Nabi Sulaiman yang tiada dalam buku ni ialah cerita bagaimana Nabi Sulaiman lalu pada satu lembah. Semut yang mendiami lembah tu telah mengarahkan semut-semut yang lain. Ketua dia tu, ratu dia tu, mengarahkan semut-semut yang lain untuk menjauhkan diri supaya tidak dipijak oleh Sulaiman. Yang ni kita boleh tengok dalam surah An-Naml ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-19. Kita boleh tanda yang tu. Bila mana Allah Ta'ala kata, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata Allah Ta'ala, sehingga ketika mana tentera-tentera
Nabi Sulaiman yang terdiri daripada manusia dan juga binatang dan juga makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata, iaitu jin, sama ada jin baik ataupun jin syaitan. Semua duduk di bawah takluk ketenteraan Sulaiman ni. Sampai satu kawasan lembah semut tu, namlatun. Namlatun ni maksudnya ratu lah, sebab namlatun tu lah semut betina. Ratu lah sebab memang ketua bagi semut ni dia betina. Okey. Maka semut tu telah menyeru kepada semut-semut yang lain dengan seruan, ya ayyuhan naml. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu, seruan dengan ya ayyuha ni ialah seruan yang bersasar. Bukan panggil, "Oi," bukan macam tu. Panggil dengan gaya yang cemas, panggil dengan ada objektif dan matlamat. Dalam erti kata mudah, maksud dia dalam bahasa Melayu kita, wahai yang merasakan dirinya semut. Maksud dia, ya ayyuhan naml. Maknanya semut yang baru beranak pun masuk sekali. Semut yang dah tua nak tunggu mati pun masuk sekali dalam tu. Semua sekali. Apa kata ketua dia? Udkhulu masakinakum. Masuk sarang masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman, supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman pun dengar pada ayat yang ke-19, fatabassama dhahikan min qawliha. Senyum Nabi Sulaiman dengan sebab mendengarnya arahan daripada ratu semut ni. Wa qala rabbi auzi'ni. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, agihkan kepadaku. Auzi'ni ni maksudnya agihkan, tapi kita terjemah berikan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya aku boleh bersyukur di atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada ayahku, wa an a'mala salihan tardah, dan aku mengamalkan amal saleh yang kamu redai, wa adkhilni birahmatika, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu, fi ibadikas salihin, dalam kalangan hamba-hambamu yang saleh. Ada dua benda daripada ayat 18 dan juga ayat 19 ni. Pertama, kebimbangan dan kerisauan yang ada pada ketua semut ni supaya tak berlaku kerosakan, kemusnahan, kematian kepada semut-semut yang lain, sebab dia tahu dia ialah orang, bukan orang lah, dari semut, dia ialah pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan semut tu. Tuan-tuan boleh bayang, banyak hadis dalam Sahih Muslim Nabi larang kita bunuh semut. Larang, ada larangan, tak boleh bunuh semut saja-saja, melainkan dia memang merosakkan sesuatu dalam rumah kita, tu cerita lain. Tapi saja-saja cari, letak minyak petrol kat dalam, lepas tu letak api lagi nak bagi hancur semua, itu termasuk daripada benda yang berdosa. Tak boleh kita buat benda tu. Okay. Jadi satu benda yang menarik pada ayat 18 ni, kita panggil sebagai istilah fikir risau. Dia ada rasa risau. Tuan-tuan boleh bayang, ini ialah esen, intipati, sikap dalam yang sudah mulai kurang di kalangan orang Islam. Maknanya orang Islam ni dah tak ada benda tu. Dengan sebab dia orang ni sibuk, orang kata apa? Dengan sebab dia orang ni tak fikir dalam benda lain, dia orang sibuk dengan buat benda-benda yang lain, lalu mereka hilang fikir risau tu. Mereka tiada fikir risau tu. Ini jadi satu benda yang kita kena belajar daripada semut ni lah, supaya kita ni risau. Dan yang kedua ialah bersyukurnya Nabi Sulaiman di atas nikmat yang diberi, walaupun dia berada pada kemuncak yang besar, dia berada pada kemuncak yang sangat tinggi. Okay. Jadi ini benda ataupun perkara yang kita kena tahu, supaya kita ni menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Okay. Kita tengok, itu saya nak sebut sikit lah cerita Nabi Sulaiman yang tak ada dalam buku ni. Okay. Kita tengok kisah yang ke-18 ni, Imamus Sabirin, Nabiullah Ayyub alaihi salam. Okay, kita tengok apa yang dia letakkan dalam orang kata apa, mukaddimah cerita. Sebab buku yang bahasa Arab dia, yang PDF ni dia rosak pada bahagian tu, jadi saya kena baca terjemahan je terus. Okay. Dia kata Nabi Ayyub alaihi salam adalah hamba saleh dan teladan dalam kesabaran. Kisahnya diceritakan untuk menghibur orang-orang yang ditimpa musibah dan penyakit,
sama ada pada diri mereka, keluarga, mahupun harta. Baginda dahulunya sehat, kemudian ditimpa sakit. Dahulu kaya, lalu menjadi miskin, mempunyai keluarga dan anak yang ramai, kemudian Allah mengambil keluarga dan anak-anaknya. Satu orang yang sehat, Nabi yang sehat, Nabi yang ada kuasa, Nabi yang ada, orang kata apa, ada kekayaan. Tapi Allah Ta'ala uji dia sehingga dia sakit, sehingga dia jadi miskin, dia hilang keluarga dan anaknya. Baginda menjalani semua musibah itu dengan kesabaran yang tinggi. Itu dalam mukadimah awal dia. Tidak mengeluh, tidak meratap dan menyesali nasibnya. Dugaan yang dialaminya itu berterusan dalam tempoh yang lama. Nanti kita akan tengok hadis yang dibawa ni, riwayat yang dibawa, cerita tentang berapa lama sakit yang kena kepada Nabi Ayub sehingga melarikan orang-orang yang rapat dengan dia, sehingga menyebabkan orang yang rapat dengan dia pun dah rasa bosan, dah bersangka buruk pada Nabi Ayub ni. Okay. Kemudian disebut lagi, semangatnya tidak berkurang kerana ujian yang panjang itu. Kemudahan itu menyebabkan, keadaan itu menyebabkan datangnya pertolongan Allah ketika mana Nabi Ayub memanggilnya dalam doanya. Itu dalam mukaddimah yang dia sebut. Okay. Kita masuk pada nas hadis. Masuk kepada nas hadis dia. Okay. Dalam hadis yang diriwayatkan ni ialah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Dia sebut sini, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nabiyullah Ayyub alaihi salam labitha bihi bala'uhu 18 sanah. Kata Anas bin Malik, dia riwayatkan hadis, dia kata sesungguhnya Nabi Ayub telah ditimpa musibah sakit selama 18 tahun. Lama tu, satu tempoh yang sangat lama. Farafadahul qaribu wal ba'idu. Keadaan yang sakit terlampau lama tu menyebabkan orang yang dekat, ahli keluarga yang dekat, wal ba'id, dan juga orang yang jauh, illa rajulain min ikhwanihi kana yaghduna ilaihi wa yarwahan. Semua orang dekat, orang jauh melarikan diri daripada Nabi Ayub bila mana dia makin lemah, makin berat sakit dia, kecuali dua orang lelaki. Dalam hadis disebut illa rajulain, kecuali dua orang lelaki min ikhwanihi, iaitu daripada adik-beradik dia. Adik-beradik kandung ke, adik-beradik sebapa ke, tak diketahuilah. Cuma disebut min ikhwanihi, daripada adik-beradik dia. Kana yaghduna ilaihi wa yarwahan, yang akan sentiasa pergi tengok dia pada waktu pagi dan tengok juga dia pada waktu petang. Jenguk Nabi Ayub ni. Faqala ahaduhuma li sahibihi dhata yaumin. Satu hari salah seorang di antara dua adik-beradik dia ni telah berkata, telah sebut satu benda. Apa yang dia sebut? Dia kata, ta'lamu wallahi laqad aznaba Ayyub dhanban ma aznabuhu ahadun minal alamin. Dia bercakap dengan kawan dia seorang lagi ni, dengan adik-beradik dia seorang lagi ni, yang dua-dua ni saling jenguk, saling ziarah Nabi Ayub ni, duk jaga Nabi Ayub ni. Salah seorangnya kata, tahu tak kamu, sesungguhnya demi Allah telah berdosanya Nabi Ayub ini dengan dosa yang tak pernah orang lain buat atas muka dunia ni. Faqala lahu sahibuhu, seorang lagi pun kata, wa ma zak, dosa apa tu? Qala munzu 18 sanah lam yarhamhu Allahu fayakshifu ma bih. Kamu tak tengok ke 18 tahun tak nampak gaya sembuh pun, tak akan ada orang yang kena macam ni melainkan dia buat teruk pada Tuhan. Dia bagi satu spekulasi mudah ya. Dia kata yang sakit tak baik-baik ni mesti banyak dosa. Dosa apa orang tanya tak tahu. Tapi sebut dan cuba trigger orang lain punya otak sehingga buat satu teori mudah, buat satu conclusion mudah, kesimpulan mudah, bahawasanya satu orang
yang sakit tak baik-baik ni ialah orang yang buat dosa banyak, sehinggalah dia tu kena sakit yang lama macam tak ada gaya sembuh. Falamma raha ila Ayyub lam yasbiru ar-rajula hatta dzakara dzalika lah. Bila mana dua orang ni pergi ziarah Ayyub pada waktu pagi ataupun petang, ada hari tersebut, pada satu hari ni dia pergi ziarah kepada Nabi Ayyub, dia tak tahan sabar, dia sebut benda tu. Dia dah lama dah jaga Nabi Ayyub ni, tak tahan dah, tak larat dah nak jaga, sehingga dia kata, ish, dosa apa kamu buat ni, punya teruk penat kita orang jaga kamu ni. Dia sebut macam tu. Tuan-tuan boleh bayang, satu orang yang sakit, dia tak tahu apa sebab dia. Bukan dia orang yang jahat, tapi Tuhan uji dia dengan sakit seperti tu. Tiba-tiba orang yang jaga ni tak tahan. Apa yang Nabi Ayyub jawab? Faqala Ayyub, Ayyub pun jawab, Nabi Ayyub pun jawab, la adri ma taqulana ghaira anna Allah Ta'ala ya'lam anni kuntu amara birrajulaini yatanaza'an. Apa jawapan dia? Nabi Ayyub kata, aku tak tahulah apa yang kamu kata ni, aku tak ada jawapan. Tak tahu nak kata Tuhan bagi ni sebab dosa aku ke? Kalau dosa aku, dosa yang mana? Tak tahu juga. Tuhan nak bagi ni sebab apa? Maknanya Nabi Ayyub pun mati punca, tak boleh bagi jawapan yang solid. Kalau Nabi Ayyub tahu lepas pada 18 tahun ni dia akan sembuh, maka boleh dah dia kata, tahan sikit, nanti kamu akan dapat portion banyak jaga aku ni, nanti emas turun pada langit aku bagi separuh. Tak boleh kata, sebab tak tahu pun benda tu. Okay. Maka Nabi Ayyub hanya bagi jawapan yang selayaknya satu orang yang kapasiti pengetahuan dia banyak tu saja. Dia pun kata, aku tak tahulah apa yang kamu kata ni, melainkan aku tak tahu apa yang Tuhan nak beri keputusan kepada aku. Sebab itulah penulis dia sebut Nabi Ayyub ni Imam As-Sabirin, ketua bagi orang-orang yang sabar. Sebab apa? Bukan senang nak sabar dalam tempoh yang lama, sakit, dahlah diuji dengan sakit, orang semua lari jauh, orang yang nampaknya macam setia, rupa-rupanya tak tahan juga last sekali, nak melarikan diri juga, ataupun nak orang kata apa, nak berhenti dah frust dah jaga Nabi Ayyub ni, dah penat dah jaga Nabi Ayyub ni. Okey. Maka kata Nabi Ayyub lagi, hanya Allah Ta'ala mengetahui bahawa aku pernah lalu di hadapan dua orang lelaki yang sedang bersengketa, dan keduanya menyebut nama Allah, lalu aku pulang ke rumah dan bersedekah untuk keduanya, kerana aku khawatir, maknanya aku bimbang, nama Allah disebut kecuali dalam kebenaran. Tidak disebut nama Allah itu kecuali dalam kebenaran. Jadi Nabi Ayyub ni dia cuba flashback balik lah. Dia cuba flashback balik, tengok apa yang dia pernah buat. Dia kata dulu dia pernah lalu dekat dengan dua orang yang sedang bergaduh. Dua-dua ni waktu dia bergaduh, dia sebut nama Tuhan. Jadi Nabi Ayyub ni tak nak bagi nama Tuhan tu diperlekehkan, dia pun sedekah pada dua-dua orang tu untuk berhenti bergaduh. Itu je lah yang kata apa, peristiwa yang dia buat ataupun peristiwa yang berlaku pada diri dia sebelum dia sakit berat. Lepas pada tu dia sakit berat, dia tak boleh keluar sampailah 18 tahun. Sehinggalah selepas daripada lelaki adik-beradik dia tu, salah seorang antara kedua dia tu dah sebut tak tahan jaga Nabi Ayyub ni, maka dia orang masih lagi jaga, tapi Nabi Ayyub sedih lah sebab dia tahu orang yang jaga tu terpaksa, bukan lagi ikhlas. Jagalah keadaan yang terpaksa. Nabi sambung lagi hadis dengan Nabi kata, Nabi SAW bersabda, Ayyub pergi membuang hajat. Jika dia membuang hajat, maka isterinya akan menuntunnya sehingga selesai. Okay. Riwayat ni mungkin akan ada orang tanya, kata tak ada orang dah pergi duduk dekat dengan Nabi Ayyub kecuali dua orang lelaki. Ni tiba-tiba ada pula cerita isteri dia. Bila mana satu riwayat tu dia sebut tak ada satu orang dah yang duduk dekat dengan dia, bukan makna kata tak ada langsung, tinggal seorang tu je, ataupun tinggal 3 orang je, Nabi Ayyub 2 orang tu, bukan. Maksudnya masih lagi ada hanya orang-orang yang betul-betul dekat, ialah pasangan dia. Tapi pasangan dia pun tak jaga dia secara sempurna sangat. Maknanya dia macam ada penggiliran antara isteri dia
dengan 2 orang adik-beradik dia tu. Okay. Jadi dalam riwayat ni Nabi kata, Nabi Ayub bila mana dia nak buang hajat, maka yang akan teman dia, yang akan membantu dia ialah isterinya. Tunggu sampai selesai Nabi Ayub ni buang hajat. Suatu hari isterinya terlambat menuntun Nabi Ayub, lalu Allah Azza wa Jal telah mewahyukan kepada Nabi Ayub dalam surah Sad ayat ke-42, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ni ayat yang ke-42 surah Sad. Ada satu hari tu Nabi Ayub ni dia nak pergi buang hajat, dia nak pergi bersihkan diri dia jugalah. Tapi hari tu isteri dia lambat, sehingga turun wahyu perintah Allah Ta'ala suruh Nabi Ayub ni hentakkan kaki dia ke bumi. Urqud birijlika tu maksudnya hentamkanlah kakimu di bumi, maka keluarlah padanya air yang sejuk yang boleh digunakan untuk mandi dan juga boleh digunakan untuk minum. Tuan-tuan boleh bayang, waktu ni badan lemah, tapi nak dapat bantuan, nak dapat benda-benda, kata apa, nak dapat something dalam hidup ni, dia tetap kena usaha juga. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Ayub ni hentakkan kaki dia ke bumi. Dia macam cerita Maryam, bila mana dia sakit nak beranak dan dia keluarnya Nabi Isa, dia masih lagi sakit, dia punya rahim dia tu, Allah Ta'ala suruh goncangkan pokok kurma sehingga jatuh kurma jenis rutab untuk dia makan sebagai salah satu penawar kepada kesakitan yang dia hadapi. Cuma poin dia lah, tetap kena goncang, tak boleh jatuh sendiri. Sama dengan cerita Nabi Ayub, tetap kena hentak, tak boleh air tu keluar sendiri. Kena ada usaha, Sama macam cerita Nabi Ismail dengan ibunya Hajar. Nak dapat air Zam-Zam, kena berlari 1 kali, 2 kali, 3 kali. Boleh je air Zam-Zam tu nak keluar terus, tapi nak kata dia kena ada satu effort, kena ada satu usaha juga sikit. Satu benda tu kita akan dapat dengan usaha, dia tak akan boleh dapat free macam tu saja. Jadi bila mana Allah Ta'ala perintah Nabi Ayub untuk hentak kakinya, lalu keluarlah air. Bila mana keluar air, daripada air tu Nabi Ayub mandi, daripada air tu jugalah Nabi Ayub akan minum. Okay. Bila mana isteri dia datang tengok, isteri dia terlewat tadi kan, isteri dia tengok satu orang yang lain, yang macam dia pernah tengok, tapi dia tak cam. Yang dia pasti ini bukan suami dia yang sakit berat tadi. Dalam riwayat ni sebut, ia melihat dan memperhatikan Ayub dengan penuh kehairanan dan takjub. Ini kerana Allah Ta'ala telah menghilangkan penyakitnya dan mengembalikan kesihatan dan ketampanannya seperti sedia kala, seperti sebelum dia sakit, bahkan lebih lagi sekarang. Apa jadi pada isteri dia? Ketika mana isteri dia tengok satu orang ni Nabi Ayub lah ni. Ni Nabi Ayub yang baru minum air yang Tuhan suruh Nabi Ayub minum. Dia dah hilang sakit dia, dah cergah dah badan dia, dah makin cantik, makin segak dah muka dia pada waktu tu. Maka isteri Nabi Ayub ni pun tengok, dia dah hampir tak ingat dah muka suami dia waktu sihat dulu. Sebab 18 tahun punya cerita, tak ingat muka. Cuma dia blur macam tu lah, sehingga dia kata, semoga Allah Ta'ala memberimu berkat. Kamu ada perasan tak ada orang sakit tadi duduk sini? Dia tanya pada Nabi Ayub tu, ada perasan tak tadi ada orang sakit seorang duduk mandi kawasan ni? Ada perasan? First dia takjub, sehingga dia kata apa, dia tak ingat. Sebab ketampanan kali kedua ni lagi dahsyat berbanding sebelum daripada Nabi Ayub tu sakit. Okay. Lalu Nabi Ayub kata, demi Allah, isteri dia kata, demi Allah, kamu ni macam mirip dengan satu orang yang pernah dekat dengan aku, tapi aku tak ingat siapa. Suami dia lah, tak ada orang lain dah. Lalu Nabi Ayub kata, sesungguhnya akulah itu, iaitu Ayub. Akulah suami kamu ni, yang baru lepas minum air ni, baru lepas minum air yang diarahkan, diwahyukan oleh Tuhan ni. Lalu Nabi Ayub pun telah disedari oleh isteri dia menjadi satu orang yang sehat, menjadi satu orang yang diangkat ujian dia daripada
daripada kesakitan yang berat selama 18 tahun ataupun lebih lagi lah. Ayub pada waktu itu, waktu dia sakit ni, dia ada juga perusahaan, tapi dia tak boleh usahakan secara baik dengan sebab dia sakit. Dia ada, orang kata apa, ladang. Dalam riwayat ni sebut Ayub memiliki 2 tempat untuk mengeringkan hasil bumi, maknanya untuk dia tanam hasil bumi. Ada tempat untuk gandum dan ada tempat juga untuk beras. Lalu Allah Ta'ala telah mengirimkan 2 kumpulan awan untuk berada di atas 2 bidang tanah milik Nabi Ayub ni. Satu tanah untuk tanam gandum yang diusahakan sebelum pada dia sakit, sebelah lagi ni untuk tanam tanaman yang lain. Allah Ta'ala jadikan 2 kepulan awan tu ataupun 2 kumpulan awan itu, bila mana dah elok berada atas tanah tu, apa jadi pada dia? Dia menurunkan hujan, yang mana hujan itu menurunkan emas. Hujan dia hujan emas. Ni lah kot orang kata hujan emas negeri orang, negeri Nabi Ayub lah tu. Yang kata hujan emas tu, turun emas. Emas tu menjadi kekayaan kepada Nabi Ayub. Sebab dia tak turun pada bidang tanah yang lain, dia turun hanya pada tanah kepunyaan Nabi Ayub. Melimpah-limpah. Awan yang lainnya menurunkan hujan di tempat yang lain, tapi awan di tanah Nabi Ayub menurunkan emas pada waktu itu. Hadis ni diriwayatkan dalam Abu Ya'la dalam Musnad dia, dan juga oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya. Okay. Cuma nak sebutnya ialah bila mana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayub kesihatan, Allah Ta'ala ganti lipat ganda lebih lagi apa yang diterima oleh Nabi Ayub berbanding sebelum pada dia sakit. Okay. Hadis tu dah clear dah. Okay. Kita nak tengok sikit penyelewengan dalam Taurat ni. Okay. Taurat cerita macam mana? Okay. Ataupun kitab-kitab yang diseleweng dia cerita macam mana? Okay. Dalam version Taurat ataupun Old Testament dia sebut, barang siapa membaca kisah Nabi Ayub dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, lalu membaca kisah ini dalam At-Taurat, maka kita akan meyakini salah satu sasaran pemaparan versi dalam Al-Quran dan penjelasan perincian di dalam hadis adalah untuk membongkar penyelewengan kisah ini menurut versi Bani Israel. Quran turun, hadis Nabi cerita ni nak cerita tentang selewengnya fakta daripada ahli kitab terdahulu. Okay. Dakwaan pertama yang harus diluruskan dan dibetulkan adalah dakwaan penulis kepada cerita Nabi Ayub daripada kalangan ahli kitab ni. Mereka mengatakan Nabi Ayub hanya rajulun saleh, bukan Nabi. Tak sebut Nabi, hanya sebut rajulun saleh yang bernama Ayub, lelaki saleh yang bernama Ayub. Tapi ayat Quran dan hadis Nabi menjelaskan bahawasanya ianya ialah Nabi. Ayub ni ialah Nabi. Tu dakwaan pertama. Dakwaan yang kedua yang harus diluruskan dan dibetulkan ialah apa yang disebut dalam Taurat bahawa Nabi Ayub marah, mengeluh ketika mana dia sakit selama 18 tahun tu. Sedangkan riwayat yang sahih tak pernah Nabi Ayub mengeluh sikit pun, tak pernah. Tak pernah dia mengadu dan tak pernah dia cuba-cuba berdoa pada Tuhan macam keadaan orang yang putus asa. Tak pernah. Melainkan dia sabar menghadapinya. Okay. Itu yang disebut dalam ni. Digambarkan Ayub itu marah kepada Tuhannya menerusi perbincangan panjang antara Ayub dan ketiga orang temannya. Maknanya dalam version Taurat ni ada orang yang datang jenguk dia tu, dalam hadis sebut 2 orang, cuma dalam Taurat sebut 3 orang. Adik-beradik Nabi Ayub ni, waktu dia duk rawat Nabi Ayub, waktu dia duk, orang kata apa, perhatikan Nabi Ayub ni, Nabi Ayub ni mulut ni tak lekang kata, apalah Tuhan uji aku sampai macam ni, korang semua susah kan ni sebab Tuhan nak susahkan aku ni. Dia sebut macam tu. Itulah Taurat. Walaupun Ayub dengan imannya yang kuat dan kepercayaannya kepada Tuhan, ia tetap digambarkan suka berbicara panjang kepada temannya, menggambarkan penderitaan-penderitaan, walaupun ianya hakikatnya bukanlah benda yang salah, namun bagi seorang Nabi ianya ialah satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Secara umumnya satu orang yang sakit, kalau dia nak merungut, tak sampai haram pun merungut tu. Tapi bila mana dia datang pada para Nabi, ianya satu benda yang teruk lah. Bila mana seorang Nabi boleh
keluarkan benda macam tu. Okey. Dialog yang terjadi ialah dialog yang sangat panjang. Maknanya dalam Taurat tu dia datangkan banyak ayat-ayat dialog yang berlaku di antara Nabi Ayub dengan orang yang merawat dia daripada kalangan adik-beradik dia. Ini yang penyelewengan yang dibuat ataupun penyelewengan yang berlaku dalam kitab Taurat. Dia tetap akan cuba gambarkan Nabi Ayub, bukan Nabi Ayub je, Nabi mana-mana pun. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok pada kisah Nabi Daud nak wafat, dia cuba gambarkan Nabi Daud nak wafat ni, dia punya buang tebiat nak wafat, sehingga dia kena dapat pelukan perempuan dulu untuk panaskan badan. Dia cuba gambarkan, dia cuba pergi ke arah tu. Kita pun tak tahu kenapa ahli kitab ni dia macam tu. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau ustaz-ustaz dia bercakap lucah dalam masjid. Sebab ahli kitab pun dahsyat juga dia buat cerita pun. Sebab tu tuan-tuan akan tengok orang yang kaji kitab-kitab agama, Bible, Old Testament, New Testament, kita akan tengok himpunan cerita-cerita yang bersifat pornografi, soft porn ada dalam Taurat dan Injil ni. Memang sebut benda-benda dalam kain, kemaluan lelaki perempuan, sebut direct. Bagaimana Nabi Lut berzina dengan anak perempuan dia, disebut dengan detail. Tuan-tuan boleh bayang kalau Bible tu dibaca oleh satu orang budak pada hari Ahad, apa yang dia bayang dalam kepala dia waktu dia baca part tu. Kalau dia baca lah. Tapi alhamdulillah padri pun tak baca sekarang. Budak lagi tak baca lah, maknanya yang ahli agama dia orang pun tak baca. Ataupun mungkin baca part tu je, part lain tak baca. Boleh jadi juga. Cuma nak katanya itu ialah satu bentuk tak padan kitab suci bercakap dengan benda yang seperti itu. Jadi sebab itulah penulis kepada buku ni, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, dah meninggal dah pun. Dia pada waktu tu, dia ni antara tokoh yang ada di Jordan pada waktu tu. Dan kita pun tahu dulu dan sekarang sebenarnya Jordan ni antara negara yang berlaku projek kristianisasi secara halus. Dia macam Malaysia jugalah. Missionary itu berjalan. Cuma dia bukan jenis masuk melalui humanity, kerja-kerja kebajikan. Macam Malaysia ni dia masuk melalui kerja kebajikan. Tolong orang kena bencana alam, banjir ke apa dia datang. Okey. Yang di Jordan ni cara pendekatan dia lain. Pendekatan dia lebih kepada memberi edar naskah-naskah ataupun tulisan-tulisan, jurnal-jurnal yang kata apa, yang macam agama tapi hakikatnya tak. Macam di Jordan ni saya ingat waktu saya belajar dulu, banyak missionary daripada Amerika Syarikat ni datang. Duduk dan menetap di sana. Dah bahkan berusaha untuk dapatkan kerakyatan negara tersebut. Sebab nak jadi satu orang yang akan menyebarkan agama. Dan memang tak dapat dinafikan, sebahagian besar daripada orang-orang Kristian di Jordan, Arab Kristian ni, mereka mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang agama Islam. Cukup baik, bukan baik tapi cukup baik. Dan memang menjadi suasana pun di universiti di sana, ada orang yang belajar agama Islam, ambil takhasus lah, ambil degree pengajian Islam ni daripada kalangan Kristian. Ambil, belajar sampai dapat degree pun, degree Usuluddin, degree Usul Fiqh, tapi dia Kristian. Okay. Jadi ini ialah benda yang berlaku. Tambah pula pada waktu tu dan sekarang ni pun, orang-orang muda di Jordan ni dia tak nampak di mana Islam boleh bagi peluang untuk dia orang lebih maju. Itu tak dapat dinafikan, itu ialah datang daripada sikap orang Islam. Bukan datang daripada ajaran Islam, tapi sikap orang Islam. Saya ingat waktu duduk di Jordan dulu, kita pergi hantar selimut tebal ni. Selimut tebal ni kita akan pakai waktu musim sejuk yang melampau. Selimut yang berat ni, selimut tu 8 kilo, 12 kilo tu biasa. Sebab Malaysia kita tak pakai lah. Selimut tu berat 15 kilo. Sebab luar dah negatif 4, dah turun salji dah. Okay. Jadi kita waktu nak masuk je musim sejuk, kita akan hantar dobi. Memang kita tak larat basuh, hantar dobi. Kebanyakannya yang jaga dobi ni ialah orang Kristian. Dengan sebab kita tak boleh nak bezakan dia orang tu Muslim ke Kristian, sebab dia orang punya nama sama macam orang Islam. Dia orang nama Musa, dia orang nama Abdullah, dia orang nama-nama macam tu. Okay. Dan dia orang pun, percakapan dia orang selalu sebut percakapan yang mirip orang Islam.
Dia orang sebut alhamdulillah, dia orang pun sebut insya-Allah, sebab benda tu sama dalam agamanya, hakikatnya sama benda tu. Jadi dia pernah komplain, yang saya pergi ni dia pernah komplain. Dia kata ada satu orang pelajar Malaysia mari hantar dobi dekat aku ni. Dia hari tu dia tak cukup duit, jadi dia nak ambil juga dia punya selimut ni, aku bagi dia ambil. Lepas pada tu dia tak bayar-bayar. Ni sebahagian orang Malaysia perangai tak elok juga buat perangai macam tu. Lepas tu dia kata dekat saya, bukan ke dalam Quran ayat yang paling panjang dalam bab muamalat ni ialah ayat berkenaan dengan hutang? Dia yang Kristian tu, yang Kristian, dia sebut benda tu. Kita terkejut. Dia kata, lepas tu dia tunjuk transkrip dia, degree usul fiqh di universiti tempat saya belajar, degree usul fiqh. Dia Kristian, dia seorang Kristian. Okay. Jadi benda ni payah. Jadi anak-anak muda Arab ni, dia orang akan ada rasa nak convert ke agama lain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau kita tengok lah, tuan-tuan jangan tengok negara Jordan ni dia macam negara Arab Saudi ke UAE ke, orang muda yang masih firm lagi. Di Jordan ni kita akan tengok orang muda yang westernized. Kita duduk di Syam, Jordan ni dia panggil dataran Syam lah. Tapi kita orang Melayu pergi kuliah di universiti, kita pakai jubah. Dia orang Arab, dia tengok pelik, dia tak apa pakai jubah. Ni orang pakai seluar jeans ni, tak pakai jubah. Itu pemuda-pemuda yang umur 18 ke umur 25 tahun. Buku kitab belajar ni, kursi kotor, ambil buku ni buat lapik duduk. Buku tu ada dengan dalil Quran, hadis Nabi, buat lapik duduk. Itu suasana pemuda di sana. Dia orang tak rasa bangga dengan agama ni. Jadi Dr. Umar Sulaiman Ashkar, dia bukan orang Jordan, dia orang Palestin yang duduk menetap. Kebanyakannya orang yang semangat buat kerja agama dakwah ni lah orang luar yang datang situ. Macam Dr. Umar Sulaiman Ashkar, Dr. Salah bin Fattah Al-Khalidi. Jadi dia orang ni rasa bimbang dengan orang muda di Jordan yang makin hilang jati diri Islam. Sebab dia orang dah mula start baca Taurat, baca Bible dalam bahasa Arab dia orang. Jadi dia orang tulis buku-buku ni untuk counter balik supaya dia orang tak dapat maklumat tentang para nabi dan rasul yang salah. Sebab tuan-tuan kena tahu, masjid-masjid di sana tidak semeriah majlis ilmu macam masjid-masjid kita di Malaysia ni. Dia orang tak ada kuliah maghrib, tak ada. Kuliah subuh pun tak ada. Bahkan kalau dia tengok berkumpul tu, dia akan shock kita lain macam. Ni geng mana? Ni geng ISIS ke? Dia akan rasa macam tu. Dia akan rasa something. Tuan-tuan boleh bayang, dia orang dengan Mekah, dengan Madinah, tempat turun wahyu tu dekat je. Naik bas pun sampai. Macam kita pergi Thailand. Tapi dia punya jiwa, rasa bangga dengan Islam tak kuat. Itu yang berlaku sekarang. Orang-orang yang kerja agama bukanlah di kalangan orang-orang yang cerdik. Sebab tu kuliah syariah, kuliatus syariah, ataupun kita panggil fakulti pengajian Islam di Jordan ni, di universiti tempat saya belajar lah, kebanyakannya orang Arab akan pergi situ dengan sebab dia orang dah tak boleh pergi di bidang-bidang lain lah. Dia ada pemikiran macam orang kita dulu, tak boleh nak pergi dah mana, belajar agama tak, last sekali belajar agama lah. Akhirnya dia orang akan belajar dalam keadaan malah. Dia orang tak bersungguh. Kita beri lalu azan, lepas tu kita akan bagi kesimpulan akhir. Okey, sikit lagi dalam kesimpulan akhir cerita Nabi Ayub ni tadi. Saya nak sebutnya ialah kenapa buku ni ditulis, sebab penulis ni dia nak counter golongan-golongan yang terpedaya dengan dakyah-dakyah merendahkan para nabi dan rasul ni. Cuma ada sikit lagi cerita yang tinggal tadi. Bila mana Nabi Ayub ni dah sihat segar balik, dia teringat dulu waktu dia sakit, isteri dia ni pernah meragam, tak layan dia dalam tempoh yang lama. Dia pernah berhasrat kalau dia sihat, dia nak pukul 100 kali. Tapi bila mana dah sihat, dia tak gamak pula nak buat. Dia satu orang yang santun lah kepada isteri dia. Dia tak dah halang-halang sihat ni pun, duit pun banyak, kalau dia nak lari pun kau boleh kahwin lain. Tak, dia tak buat benda tu. Maknanya dia tahu benda tu. Dia tahu menjaga kata apa, perasaan isteri dia lah. Maknanya tak semua orang mampu untuk duduk di tempat itu. Maknanya isteri tak semuanya kuat menghadapi suami yang sakit, macam tak ada harapan ni. Okey. Cumanya fokus cerita ni, Nabi cerita ialah untuk membuang segala penyelewengan yang ditunjukkan oleh Bani Israel
melalui tangan-tangan ahli kitab mereka bila mana mereka menulis cerita Nabi dan Rasul dalam keadaan tidak amanah ataupun tak bertanggungjawab. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk kisah Nabi Ayub ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang kisah Nabi yang membakar desa semut. Kalau sempat kita habislah 3 cerita tu pun pendek-pendek je. Kalau sempat. Kalau tak sempat, 2 kuliah lagi lah kita akan selesaikan buku ni untuk kita masuk kepada risalah yang baru. Jadi setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.